Muhammad Hanif, Munir Haji, Rus KA. Hari ni kita nak belajar apa Kita nak start advance setup. Not really advanced, tapi okay good, nilai clear. Sementara kita tunggu yang lain kalau ada siapa-siapa ada soalan ataupun kemusykilan, boleh tanyalah. AUD, Europe. Abai dekat pun. Baru ada 21 orang. Okay, sementara kita tunggu yang lain. Internet hari ni mungkin agak slow sikit New Zealand USD, kita tengok New Zealand USD. UCF. Okay, macam mana nak kita nak buy at demand? Sekejap. Oh, video lamanya lagging. Sound clear kan sound semua? Siapa yang baru datang ni, selamat datang. Kita biasa memang ada kelas start pukul 9.30 sampai pukul 11. Okay. Minggu ni hari ni kita akan bincang bab basic lagi. And then baru kita sambung advance start besok lah. So far clear kan sound? Video maybe lagging sangat. Oh my god, video lagging sangat. Apa yang you all nampak sekarang dekat video? Internet terlalu slow Brunei clear sound FB, oh my god, saya dah tukar cat. Tapi audience view masih lagi FB. Ada yang lagging NU chart, New Zealand USD. Okay. Saya nak buat komen sikit tentang New Zealand USD H4. Okay, so far you nampak kan? Dia punya ni kan? So dekat sini kita ada resistance SR, significant resistance. And then dia engulf sikit kat sini, price break ke atas. Dia naik atas, dia engulf. Dia engulf, so kita tandakan EN. And then lepas dia break kawasan SR ni, apa dia buat ialah price turun ke bawah. Price turun ke bawah. So dekat kawasan ni kita panggil RT, retrace.
RT and base. Nampak kan? RT and base dekat area sini. So kawasan-kawasan sini SRENRT ni adalah kawasan-kawasan yang cantik untuk kita buy. Okay. Kalau ditukar time frame kecil, dia akan nampak demand zone kat sini. Okay, kejap. Asal saya punya video masih nampak lagi Facebook ni. Siapa yang nampak Facebook lagi? Hello? Sound. OMG, OMG. Sekejap Semua okey okey. Tapi saya kat sini audience view saya masih lagi Facebook lagi. Sekarang nampak gambar apa? Testing. Testing 1 2 3. Oh. Saya reset network kejap So you akan disambungkan sebentar lagi. Okay, connection has been established. Okay, so sepatutnya sekarang nampak chart New Zealand USD. So far sebelum ni sebelum saya start, saya nak tengok test audio lu, semua okey tak? Audio okey, good. Okey, clear semua kan? So video akan agak lagging sikit, tapi saya dah reset tadi. I think dah nampak sepatutnya lah. Okey, yang sekarang ni, okey, Subanjaya clear, Indonesia clear, video dah better dah. Okey, dekat sini, kalau you tengok dekat New Zealand H4, sebab hari ni kita nak belajar macam mana kita nak buat analisis. Di kawasan sini ada satu resistant, saya tandakan sebagai significant resistant SR. And then price break ke bawah, price pergi ke bawah. And then dekat sini nampak tak price
dia break significant resistance ni. Bila dia break, kita panggil kawasan ni sebagai engulf. Engulf, and then dia patah balik, dia retrace. So bila dia retrace tu, kalau saya tukar TF kecil, kita study kat sini. Okay, inilah kawasan engulf. Saya tandakan dengan bulat, maksudnya price pergi dan close bermain-main di atas kawasan significant resistance. Ini significant resistance kita. Okay, price engulf, maksudnya dia break lah. And then dia turun ke bawah, and then dia naik balik. Bila dia turun ke bawah and then naik balik tu, dia buat satu demand zone. Betul tak demand? Kita ada demand kat sini. Okay, and then price naik. So kawasan-kawasan sini sangat penting. Kawasan RT and base. RT ni maksudnya dia retrace and then dia buat base. So kawasan ni penting. Sebab apa? Sebab price dah break. Dia dah break SR and then dia patah balik. Dekat sini ada decision untuk sambung trend ke atas. Kalau kita belajar dulu, trend basic adalah pergerakan, katakan pergerakan ke atas. Okay, and then ke bawah, and then dia naik ke atas lagi. So di sini, di kawasan ni kita panggil resistance. Ataupun saya panggil SR, maksudnya significant resistance. Significant resistance. Kita dah belajar significant resistance, iaitu resistance yang ada shadow panjang ataupun resistance yang ada 2 ataupun 3 resistance sama tempat. Okay. And then dekat sini price kalau nampak TF besar, dia terus break naik atas. Tetapi apa yang berlaku ialah dalam TF kecil akan ada satu pergerakan break dulu. Dia break kecil, dia engulf, and then dia turun bawah, and then dia buat base. Dia buat base. Base ni maksudnya dia buat whatever lah, sama ada nak jadi demand ke ataupun nak jadi supply. So in this case, price naik ke atas, so dekat sini dia naik ke atas, dia sambung lagi. Okay, so ini adalah kawasan base. Base ni kita tandakan dengan kotak hijau. Okay, and then SR, ini yang puncak dia break TF kecil tu, kita panggil dia engulf, EN. And then dekat sini kita panggil RT, tempat retrace, dekat base tu. So kawasan base ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kalau price nak turun ke bawah, dia kena break RT ni. Dia kena break base. Okay. Kalau dia tak break, dia akan sambung ke atas. Bila price turun balik, apa yang dia cari ialah dia akan cari kawasan RT ni, base. And then price akan sambung ke atas balik. So dekat sini pun sama juga. Di sini, sebelum price buat break significant resistance ni, sebab di sini ada satu lagi SR kan. So tandakan warna biru pula. Sini dah jadi SR. And then kat sini dia break. Dia engulf lagi. And dia biasanya dia engulf sikit and then dia akan buat base lagi. And then baru dia sambung lagi. So bila price turun ke bawah, apa yang dia buat adalah dia akan cari kawasan base ini. Dia akan cari kawasan base untuk dia sambung lagi naik ke atas. Selagi dia tak break base ni, selagi itulah price dia akan turun ke bawah. In case katakanlah price dia break base, baru kita tahu bahawa trend nak bertukar. Okey, so far okey tak? Faham tak? SRENRT, penggunaan dia untuk guna trend. So contoh you boleh PO buy. Tetapi bila price you nak PO buy dekat kawasan RT ni, you kena tengok price action. Price action kat sini, adakah price buat demand baru ataupun price terjun laju ataupun whatever. So dekat kawasan ni, masa price turun tu, kita akan tengok price action.
apa price buat kat kawasan ni. Kita tunggu saja. Kita tunggu dekat time frame kecil, kita akan nampak. Kita tunggu dekat sini, time frame kecil, kita akan nampak. So, saya bagi contoh dekat New Zealand USD. So, yang SR-ENRT ni you buat sebagai mapping. So, contoh tadi, HM30 kita nampak, significant resistance, engulf, and then the retrace. So, di kawasan ni dia buat base. So, dia jadi demand zone kat sini. So, kawasan ni sangat penting. Price selagi dia tak boleh tembus benda ni, selagi itulah dia takkan tukar arah. Okey. Di sini nampak ini kali pertama dia datang. Ini dipanggil TT1. Ini kali kedua dia datang. Kali kedua dia datang lagi dia masih tak boleh tembus. Yes, RT adalah retrace, short form bagi retrace. And then katakanlah price turun macam ni, dia turun. Bila dia sampai kawasan RT sini, kawasan RT yang kita tandakan tadi kan, RT base. Kita tak pasti sama ada price nak tembus ataupun nak patah balik. So kita tengok price action. Kita biarkan saja. And then masa price dekat sini ni dia turun. Even tiba-tiba dia turun laju sebatang. Dia turun besar laju kat sini. And then price sideways. Betul tak? Dia sideways kan? So apa kita buat ialah kita tandakan kawasan candle yang besar ni. Candle yang besar ni kita panggil candle akhir. Kalau dalam TBST dia panggil candle akhir. Kalau dalam Fibo Musang dia panggil candle dominant. Dominant candle. Biasanya candle dominant ataupun candle akhir ni dia bearish besar. Maksudnya dia bullish. Dia marubozu. Dia panjang macam ni. Shadow dia pendek, atas bawah pendek. Body dia panjang. Body dia panjang. Okay. And then dekat kawasan sini kita tengok. Apabila price berada di kawasan ni, dia sideways. Sideways. Maksudnya dia dah buat base. Dia dah buat base baru. So keputusan akan dibuat. Masa dekat sini price turun bawah. Dia jadi kawasan masa turun bawah kita panggil drop kan. Ini dipanggil drop. And then di sini price buat base. So lepas price buat base, kita tak tahu masa tu. Masih sideways lagi. Sama ada dia nak ke bawah ataupun dia nak ke atas. Tapi kita dah nampak tadi, ini adalah kawasan RT base tadi kan. RT. So kemungkinan di situ price akan sambung trend. So apa kita buat ialah kita tunggu kat sini. Kawasan base ni apa yang kita buat ialah kita tunggu sampai dia buat decision. Sama ada dia break ke bawah ataupun dia break ke atas. Okay. In this case kita nampak dia break ke atas. Nampak tak candle biru ni? Maksudnya decision dah dibuat. Dia nak break ke atas. So drop base, dia dah jadi drop base. Drop ke drop base rally? Dia dah jadi drop base rally. Okay. So dia dah jadi demand zone. So ini dia punya kawasan demand. Okay. Ada soalan dia tanya macam mana nak filter fake out dekat base tu. Biasa dekat base ni dia tak ada fake out. Okay. Dekat sini kita tunggu dulu. Okay. And then fake out yang advance setup nanti saya ajar dalam minggu ni lah. Minggu ni kita akan belajar fake out. Maybe besok ataupun dalam minggu ni, don't worry. So dekat sini kita dah tahu price buat drop base rally. So dalam drop base rally maksudnya dah break. Apa yang dia break? First you ada supply zone kat sini. First you ada strong supply zone kat sini. First dia dah break sini. And then dia dah break another supply zone kat sini. Okay. Nampak dia dah break supply zone. Dua supply zone dia dah break. Tapi kita tak nak, kita masih nak tandakan kawasan base. Inilah kawasan demand kita sebab dia dah buat drop base rally. So decision dah break ke atas. Bila dia dah break ke atas, atau siapa yang study BBMA sini? Ramai yang study BBMA kan, ini dipanggil candle arah. Maksudnya dia body naik ke atas, dia close besar ke atas. Ini candle arah. So drop base rally. So supply and demand ni you boleh guna dekat mana-mana teknik pun tak kisah.
As long you faham pergerakan dia. And then you boleh combinekan dengan mana-mana teknik. Okay. So in this case, drop base rally. So dekat ni, once dia dah break ke atas, maka kita standby untuk buy. Betul tak? Kita standby untuk buy. Maksudnya signal untuk buy dah keluar. Tetapi di mana kita nak keluar? Di mana kita nak buy? So untuk rule supply and demand, siapa yang baru masuk rules untuk supply and demand adalah kita buy at demand zone. Simple saja. And then kalau kita nak sell, kita sell at supply zone. Okay. Nombor 3, look to the left. Always look to the left. Apa price buat? Look to the left. Look to the left ni maksudnya to the left. Selalu tengok kiri. Price dekat mana sekarang? Kita kena tengok kiri. And then, last but not least, entry. Entry di mana? Entry di decision point ataupun SSR. Okay. So kita ada rules pertama, buy at demand. Rules kedua, sell at supply zone. Nombor 3, look to the left. 4, entry at decision point. Maksudnya kalau you dah tahu bila dia dah buat demand, maka kita fikir untuk buy. Sekarang kita nak entry. Entry kat mana? Decision point kita. So first kali kita buat ialah dekat base area base ni, apa yang kita buat, tukar time frame kecil sikit, kita nak analisis. Kita nak cari significant support and resistance. Dekat mana decision point dia break ke atas. First kali apa you buat ialah, you tengok dekat sini, price ni mula bergerak naik ke atas daripada sini. Dia break kawasan sini kan? Saya tandakan sekejap. Dia break daripada sini sampai sini. Dia break kawasan ni. And then price break ke atas, asal usul mula pergerakan tu daripada mana? Daripada sini maksudnya ada rally base rally. Ini adalah kawasan rally base rally. Price rally and then dia buat base dekat sini and then dia rally ke atas. Okay. And then apa yang kita nak tengok lagi, kita nak confirmation. Price action. Maksudnya apa price buat bila masuk ke kawasan demand zone. Satunya ialah setup Quasimodo ataupun head and shoulders. Saya besarkan sikit. Head and shoulders ataupun Quasimodo. Benda yang samalah actually. Quasimodo. Apa itu head and shoulders and Quasimodo? Head and shoulders ialah pergerakan di mana price buat pergerakan naik ke atas. And then dia break ke bawah. And then dia naik atas. Dia turun bawah. Dia buat new low daripada sini. And then dia naik ke atas. And then dia turun ke bawah. Maksudnya pergerakan sini, you nampak dia ada macam sini bahu kiri, sini kepala, dan di sini adalah bahu kanan. Okay. Maksudnya dia break CB1, siapa yang dah tahulah. Siapa yang tahu Fibonacci Mustang. So dekat sini, kita tandakan. So price buat high. And then price buat low. And then price buat higher high. And then price buat lower low. Bila price buat lower low, maka kita tahu bahawa kemungkinan trend untuk nak berubah. So kita tandakan kawasan bahu kiri ni kita nak cari, biasanya dia akan sama level dengan bahu kiri. Kita akan entry di sini. Okay. Di lower high. Okay. Ini adalah dipanggil level Quasimodo ataupun QM level. Kita panggil dia QM level. QM level ni dia dekat bahu kiri punya level. Dekat sini. Okay. Yes, mengikut price action terkini. Maksudnya masa price tengah buat-buat itu, kita biar je dulu. Bila dia masuk kawasan demand,
kita jangan sibuk-sibuk nak buy. Takut nanti the float, sebab tak ada decision. Kita tengok price action. So, kita tandakan. So, dalam banyak-banyak sini, pergerakan dia, sini yang paling low. Okey, yang ini pula, inverted head and shoulders. Maksudnya, dia terbalik. Inverted head and S. HNS maksudnya head and shoulders. Dia terbalik. Apa yang dia buat ialah dia turun ke bawah and then dia naik atas. Dia turun bawah balik, dia buat lower low kat sini. And then dia naik ke atas, dia buat higher high. Dia turun bawah untuk kita buy kat sini. Maksudnya di sini adalah kita punya low. Ini adalah salah satu cara permainan big trader untuk perangkap ramai retail trader. Sebab bila price buat low and then dia buat high. Okay, and then dia buat lower low. Apa dia buat lower low ialah dia ambil stop loss orang yang buy dekat area di sini. And then apa yang dia buat di higher high, dia break higher high ialah dia ambil stop loss orang yang sell di atas ni. So ni dia panggil Quasimodo ataupun head and shoulder, dan pattern ni selalu sangat berlaku. Higher high. Okay, maksudnya dia break higher high ni, dia break high kat sini. Dia break dia break ataupun engulf. Dia engulf. Sekejap. Okay. So, kalau you tengok dekat sini, pergerakan dia di sini kita ada low, price naik ke atas, membuat high. Okay. And then price turun bawah balik, buat low, lower low. LL, lower low. Masa ni kita tak tahu lagi, kita nak buy ke nak sell ke, kita biar dulu. Okay. Suddenly price naik ke atas, sideways, dia naik atas. Dia buat higher high. Maksudnya dia buat high yang lebih tinggi daripada high tadi. Okay, dia buat lebih tinggi daripada kawasan high kat sini. So ini kita dah panggil engulf. Maksudnya dia dah break. So bila dia buat higher high, dia bagi confirmation, signal untuk kita buy. Kita standby untuk buy. Ini dia panggil signal lah. Signal untuk buy. Tetapi kat mana kita nak entry? Kita dah dapat signal untuk buy. So mengikut supply and demand punya ataupun rules supply and demand, kita entry di DP ataupun SSR. Entry point sama dengan DP. Sama dengan SSR. Sama dengan 5 elemen itulah yang kita belajar. 5 ataupun 6 elemen. Kita nak tengok ada tak 6 elemen dalam satu line kat situ. Okay. First, apa yang saya buat biasanya ialah saya akan cari bahu kiri. Bahu kiri ada banyak kat sini. 1, 2, 3. Ada 3 level bahu kiri. Macam mana kita nak masuk? So apa saya buat ialah kita cari satu dulu. And then kita tengok level yang kita tandakan ni penting ke tak penting. Di sini kita ada resistance. And then kita ada resistance lagi. And then kita ada resistance lagi. And then kita ada resistance lagi. And di sini kita ada DP. Ini dipanggil DP. Maksudnya decision point, price break ke atas. Oh, sekejap. Okey, cantik tak dia punya line tu? Ada resistance, ada bahu kiri. So dah satu elemen. Resistance 2 elemen. Ada DP, ada 3 elemen. Okey, dekat sini kalau you tengok TF kecil, M15, saya tukar M15. Kita ada
Rally base rally kat sini. RBR. Nampak tak? Rally base rally. Press rally and then dia buat base and then dia boom naik atas. Okay. So ini dipanggil DP, decision point. Maksudnya tempat yang betul-betul price boom. Kalau saya lukis macam ni. Saya lukis kat sini Mula-mula price sideway. You tengok price dia sideway atas bawah tu. Berada di dalam satu zone. Dia berada di dalam satu zone warna hijau lah katakan. Suddenly ada satu candle biru yang sangat-sangat besar. Dia naik sebatang macam ni, panjang sangat, and then ada satu candle merah kat sini. So this is very significant demand zone. Saya panggil DP, a very clean break. So saya tandakan lagi zone kecil. Maksudnya dia demand zone di dalam demand zone. DP demand zone di dalam demand zone. Okay. Okay. So DP demand zone di dalam demand zone, boleh nampak tadi kat situ. A very very big decision point. So kalau you tengok pada chart tadi, inilah you punya DP. Kalau you nak tengok, you boleh kecilkan lagi di sini Kalau saya padam yang hijau ni, delete. Di demand zone you kecil saja di sini. This is decision point. Small. Nampak tak? Kita make it besar sikit lah. Kita sampai sini demand zone. Dari sini sampai shadow. Okay, di sinilah kita akan entry. Dan you tengok demand decision point ni penting ke tak penting? Penting sebab dia significant ataupun dia satu line dengan resistance, 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 resistance dan bahu kiri. Ada 3 elemen kat sini. Okay. And then kita ada apa lagi? Kita ada high, low, higher high, lower low. So di sinilah price stop. Dia buat lower low. Okay. Nampak tak? Okay, sangat penting Yep. Okay. Ada seorang yang tanya menentukan DP sangat subjektif. DP dia sebenarnya apa yang kita cari ialah decision point di mana kawasan break. So kita kena faham balik supply and demand. Masa price turun sini, kita buat slow masa price turun dekat sini, supply lebih besar daripada demand. So price turun ke bawah, very very big move. And then price sideway. Nampak tak kat sini sideway? Bila sideway, maksudnya ada banyak jual beli berlaku. Ada orang buy sell, 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 and then price berada dalam keseimbangan. Maksudnya orang nak beli pun dapat, orang nak sell pun dapat kat area situ. Okay. Suddenly dia buy sell, buy sell. Bila lama-lama, bila dia buy sell, buy sell, buy sell, mesti salah satu akan kurang, sama ada demand ataupun supply. Betul tak? So, kita tak tahu masa tu. And then kita nak tengok price keluar dari kawasan sideway ni, dia keluar ke atas ataupun dia keluar ke bawah. And then kita nampak price keluar ke atas full body kat sini Dia bukan keluar sebagai shadow. Dia full body keluar ke atas. Full body maksudnya demand lebih tinggi daripada supply. Kita dah tahu decision sudah dibuat. Price nak ke atas. So apa kita buat kita jangan kejar. Kita relax. Kita tunggu price dekat decision point tersebut. Okay. Saya tengok balik. So inilah cara untuk trade price action campur dengan supply and demand. Kena sabar, sabar dan sabar. Maksudnya ada banyak kombinasi ataupun ada banyak confluence yang you kena tunggu. High, low, high, high, low, low, Quasimodo level.
and then cari decision point dekat mana baru kita dapat entry yang kecil je stop loss dia. Okay. Kalau untuk permulaan, katakan you nak entry dekat decision point sini, you punya stop loss berada di bawah, which is 60 pip. Besar juga So, kalau you sudah biasa, di sini saja stop lossnya. Okey, ada soalan ditanya level demand bisa jadi jebakan. Alamak. Tak faham pak itu apa soalannya jebakan itu. Inverted bahu kanan kat mana cikgu? Okey, inverted bahu kanan. Inilah bahu kanan. High, low, higher high. Daripada sini dia buat low, dia buat high. And then dia buat lower low. And then dia buat higher high. Sekarang kita nak target, kita nak masuk dekat bahu kanan. Tapi di mana bahu kanan? Bahu kanan biasanya dia akan berada di kawasan decision point, kawasan resisten dan bahu kiri. Dia sama level. Sama level ni. Dekat level ni dia penting. Dia ada satu bahu kiri. Dia ada resisten, significant resistance. And then dia ada decision point untuk ke atas. Okay. Demand can be trapped. 0.7038 sebentar. 7038, 7063, 703. Di sini ya. Boleh jadi trap. Oh yang ke bawah ni. Okey, kalau DP tu dia tembus ke bawah, still valid dengan syarat. Kita akan entry di sini tau. Biasanya di kawasan drop base drop, saya ada cakap dulu, you kena di rally base rally, you jaga-jaga sebab kadang-kadang price akan tembus tetapi dia tak tembus banyak. Dia tembus 1 pip, 2 pip saja. Dia tembus 1 pip, 2 pip and then baru dia naik ke atas. Saya ambil contoh saya ambil contoh lain. Di mana ya? Drop, base drop. H1. Di sini. Nampak tak ini? Kamu ada drop, base drop di sini. Price drop. And then the base. Dia buat base. TF kecil dia buat base. And then dia drop. Nampak tak? Di sini price tembus. But don't worry. Biasanya dia tembus adalah untuk dia buat signal ke atas. Maksudnya dia tembus dulu and then dia turun bawah and then dia sambung ke atas. Untuk next time, demand sini, supply di sini tidak boleh digunakan lagi. Terlalu bahaya. Maksudnya dia engulf dulu. Dia engulf and then dia patah balik. Dia akan patah balik and then baru the second time dia tembus. Dia just bagi signal je dulu. Contohnya di sini di drop base drop ini. Kamu akan perhatikan benda ni banyak. Nampak tak? Dia engulf sedikit untuk bagi signal lagi. Tapi dia turun lagi. So, bila you entry dekat decision point ataupun dekat drop base drop, berhati-hati di sini. Jangan letak stop loss di atas. Seletak ataupun kamu tunggu price action, ada shadow sini, dia stop dekat sini, you boleh entry di situ. Selalu jadi macam ni. Okey. Contohnya lagi AUD USD. Kamu ada drop base drop di sini kan? Satu kali tembus, dua kali tak tembus. First kali, kali ketiga dia tembus. Dia tembus tapi dia tak naik atas bang. Dia tembus untuk bagi signal untuk next time. Dia turun bawah dulu. Nampak tak? Jadi kalau kamu kena stop loss di sini sayang. Lepas kena stop loss je price turun bawah. Nampak? So untuk drop base drop jaga-jaga So apa you buat untuk drop base drop ialah you tunggu. Kalau ada shadow close saja, you boleh entry.
Seperti di sini nampak. Dia ada drop, base drop. Saya ambil shadow ni saja sebagai drop, base drop. Di sini dia tembus. Dia tembus and then dia turun bawah. Dia tembus tapi dia tak naik atas. Dia tembus, dia turun bawah. Yes, masa news hari tu. So kalau you tengok dekat sini, area sini, kemungkinan dekat time frame kecil ada lagi drop, base drop yang lagi kecil. Okay, kita try tengok dekat M15, 18 Julai. Di sini tak ada apa-apa. Saya cakap Indonesia saya. Di sini ada satu lagi drop, base drop. Ini baru rally base drop. Di sini. Nampak enggak? Ada satu rally base drop, decision point di sini. Nampak enggak? Nampak tak? And then di sini pun ada drop, base drop lagi kecil. Nampak Pak ya? Okey, bila kita tengok balik, dia berhenti di drop, base drop yang lebih kecil di dalam tu. So harus berjaga-jaga. Kalau kamu ada drop, base drop di sini, tengok time frame lagi kecil. Ada drop, base drop lagi di situnya biasanya price akan stop. Dia akan stop di situ. Contohnya lagi di sini Di sini kamu tengok ada drop, drop, base drop. Kan? Di sini dia tembus, tapi kenapa dia turun? Kalau kamu tengok di sini ada satu hidden drop, base drop, time frame kecil. Di sini. Nampak Pak? Ada drop, base drop kecil aja. Di M15. Nampak tak Pak Taufik? Nampak So bila kita tengok balik, price sampai pula di situ. Tetapi you berjaga-jaga di situ. Ini kawasan-kawasan di kawasan situlah. So biasanya memang dia akan cocok atas dekat area drop, base drop ni. Kalau dia cocok itu, you boleh entry lagi. Jelas kan? Kalau sebenarnya kalau you nak tengok untuk drop, base drop, kejap saya tengok di M15 ni berapa bulan ni. Kita tengok decision pointnya 15 Julai. M1. Di sini ada gap ya. Di tengah-tengah itu ada gap. So, tapi kita tak perlu pening-pening Kalau kita price berada di demand, kita buy, kita nak entry di mana? Di decision point ataupun bahu kiri. Paling senang you cari bahu kiri. Nampak tak tadi? Macam mana kita buat top down analysis. Daripada H4 tadi, price berada di kawasan SR, EN, RT, retrace. So kawasan ni adalah kawasan-kawasan tempat trend akan penentu trend. Okay. So kita tandakan base kita. Bila price sampai dekat situ, kita tengok price action. Tak payah kita kerja nak entry sangat. Kita tunggu confirmation. Kita tunggu pattern head and shoulders ataupun Quasimodo. Dia buat low, dia buat high, dia buat lower low, and then dia buat higher high. Kita standby untuk buy dekat lower low. Bukan lower low ni, sorry. Dia buat higher low. Siapa sini ada belajar Elliott Wave? Elliott Wave menggunakan konsep yang sama. Ini adalah A, B, C ataupun wave 1, retrace ni wave 2 and then wave 3. Apa yang kita nak buat ialah Elliott Wave, saya pun tak faham sangat tapi konsep dia senang saja. Kalau price naik,
Katakanlah uptrend. Biasanya wave akan terbentuk dalam 3 wave ataupun 3 wave yang ke depan. Ini saya tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini N. Okey. Wave 1 hingga wave 2 ni dipanggil wave 1 kan. Wave yang ni adalah wave untuk kerja dia hanya untuk break any demand ataupun any supply. Dia punya job hanya untuk break CB1 saja. Okey. Katakanlah price turun bawah macam ni. Okey. Yang wave 1 hingga wave 2 ni dia cuma engulf saja. Tujuannya hanya untuk engulf. Yang kita nak masuk adalah wave 3 ke wave 4 ni. Daripada sini sampai sini. Sebab di sini adalah tempat paling wave yang paling panjang. Okey. Ini wave paling best. Maksudnya paling banyaklah TP. Paling panjang. And then dia ke-4 ke-5 dia retrace, dia RT retrace. 2 ke 3 ni pun retrace. And then 5 ke 6 ni, saya panggil 6 lah, whatever 6. Adalah N wave. Maksudnya wave yang dah nak habis dah. Wave yang dah nak habis. Wave 1 ke 2 ni adalah CS arah. Siapa yang biasa dengan BBMA, ini dipanggil candle arah ataupun CS arah. Bila dia retrace, ini yang kita cari. Wave 3 sampai wave 4. And then wave 3 ni, biasanya dia akan berada di kawasan-kawasan bahu sebelah kiri. QM level. Dengan syarat, di tengah-tengah sini ada decision point, DP. Ada satu candle besar sini. And then you nampak dekat mana benalah tu. And then kawasan-kawasan SSR. Inilah konsep sebenarnya trade. Simple saja. The same thing you tengok dekat BMA pun sama. You tengok dekat Fibo Musang pun sama. You tengok mana-mana teknik pun biasanya dia akan cari wave nombor 3 hingga wave nombor 4. You got it Sugeng Bintoko, we entry at QM level. Tapi QM level ni make sure SSR ada sama level dengan SSR, sama level dengan DP. Ni untuk buy lah. Ni kita buy kat sini. Okay. HNS, yes. You kena faham HNS. Okay. Soalan HNS sebelah kiri tu shadow atau body? Sebelah kiri yang mana? Mesti shadow. HNS mesti cari shadow. Sebab dia adalah resistant. Okay, saya ulang semula Saya padam balik. Ini untuk konsep buy. Kita nak study konsep sell. Ini basic bang. Saya dulu belajar benda ni dengan arwah Pachinko. Dia bertahun juga saya study masa tu support resistance. Saya tak tahu pun macam mana trend berubah. Bila dia ajar saya, ya Allah, benda ni lah saya cari. Paling basic tapi ramai yang tak tahu masa tu. Okey, katakanlah trend tengah naik. Saya ulang semula slow. Dia naik, dia akan retrace, dia akan naik, and then dia akan retrace, and then dia naik, and then dia akan retrace. So pergerakan ke atas ni rally ataupun uptrend. Uptrend So hari ni ada 124. I harap ada yang student-student yang baru masuk dapat belajar semula lah. So di sini resistant. Sini resistant. Dan di sini resistant. Okey, selagi price break resistant, maka dia akan terus naik dan naik dan naik ke atas. Okey. Sehingga bila? Sehingga price turun ke bawah, dia break
support yang berada di sini. Konsep yang sama. So dekat sini, setengah kalau fibo musang dipanggil CB1 ataupun CB1 bukan CB1. Dipanggil apa? Siapa yang belajar fibo musang ini? Tapi konsep yang sama. Sebenarnya dekat sini price buat high, low. Higher high. Kalau uptrend, bila sampai di sini sepatutnya price naik lagi kan? Bila price sampai di sini tengah-tengah, sepatutnya price naik balik kan? Tetapi in this case dia break bawah. Bila dia break bawah maksudnya price dah nak tukar arah, dia dah bagi signal. Bila price buat lower low, maksudnya signal tukar arah. Okey, bila break ke bawah ni, kalau yang geng BBMA dipanggil candle arah. Okey, kita campur-campur lah. Nanti jangan bawa marah saya pula. Okey, yang ni CB1. CB1 kalau fibo musang dipanggil dia break CB1. Actually dia break demand. Ini demand ke atas, push ke atas. Okey, once dia break saja dia nak tukar arah. So kat mana kita target, kita nak sell? Sebab bila dia break saja, kita campurkan pula dengan teori wave tadi. Apa nama wave tu tadi, nama teori tu? Lupa pula lah. Ya, Elliott wave. Teori Elliott wave. Bukan idiot Elliott. Elliott wave. So bila price break ke bawah, ada break CB1 ataupun keluar candle arah, maka ini adalah wave 1. Wave 1 lah lebih kurang. Wave 1 And then price akan patah balik. Retrace. Retrace dia tak boleh retrace sampai ke atas. Biasa dia retrace sampai sini. Separuh ataupun kawasan-kawasan sini lah. Ini kita panggil wave 2. So, kat mana wave 2 akan habis? Dekat sinilah kita nak entry. Sebab bila wave 2 habis, kita nak masuk dekat wave 3. Wave 3 ni adalah wave paling panjang. Wave paling panjang. Sorry lah ni. So, tapi kita nak teka dekat mana price akan berhenti supaya kita dapat entry dekat pucuk-pucuk kat sini. Dia habis stop kat situ and then dia turun. Okay. So, dekat mana kita buat? First, kita cari bahu sebelah kiri. Kita panggil dia sebagai QM level. Okay. Ini adalah QM level. And then dekat level QM tu, mesti cari decision point. Decision point biasanya dia akan buat price drop besar kat sini. Panjang ke bawah. And then dia ada candle biru sikit. Okay. Itu dipanggil decision point. Sorry, bukan kat situ. Dekat sini. Dia buat drop base drop ataupun rally base drop. And then dia ada SSR kat sini. Significant support and resistance. And then kemungkinan dia ada doji. And then dia ada FTR. And then dia ada, apa lagi 5 elemen? 6 elemen yang kita belajar. Pertama, dia ada DP. Kedua, dia ada SSR. Ketiga, dia ada doji. Keempat, dia ada double maru. Yes, lupa pula. Double maru. 5, dia ada FTR. 6, bahu kiri. Okay. So, dekat line yang QM level tu, yang kita nak cari tu, kalau boleh ada 3 ataupun 4 elemen kat sini. Kalau boleh, you kena cari. You cari benda lah ni. Cari. So, dekat situlah kita akan entry betul-betul sharp. Sharp. Kita akan entry kat situ. PO kat situ.
dan kita stop loss. Stop loss di atas. Kalau yang biasa, stop loss kita di atas higher high. Tapi once dia dah go ke bawah, dia dah terjun dalam 20-30 pip, you gerakkan you punya stop loss lebih kurang di atas sikit. 2-3 pip ataupun you boleh buat break even. Tapi saya sebenarnya tak suka buat break even. Sebab bila buat break even, mesti dia ambil balik and then baru dia naik lagi kau-kau. Sebab biasanya kawasan sini dia akan test 2-3 kali. Dia test sekali and then dia pergi lagi. Kalau you break even, you dah kena and then baru dia terjun lagi. So, saya akan letak stop loss 3 pip hingga 5 pip di atas tempat entry tu. Kalau kena pun very sikit saja. Okay. So, ini dipanggil, ini yang standard kita entry QM, dipanggil Quasimodo. Quasimodo ataupun HNS. Inverted head and shoulders. Ini dipanggil price action lah. Salah satu price action. Okey, yang untuk buy pula sama je konsep dia. Buy konsep yang sama, you gunakan benda ni, you terbalikkan. You imaginekan benda ni. So contohnya macam di NU lah. NU kebetulan dia ada bagi contoh yang sangat cantik. Price berada di demand zone H4. Dekat bawah ni RT base ni adalah demand zone H4. Demand zone TF besar lah saya tulis So bila price sampai kat situ, kita jangan kejar-kejar nak buy. Kalau dia tembus, dah sia-sia lah. So kita tunggu price action, tunggu time frame TF kecil. Kalau tak nampak H1, buka M30. Kalau tak nampak M30, buka M15. That's why bila you nak trade price action, you kena biasakan diri dengan multi time frame. Okay, dia tak ada rules sebenarnya dekat M1 ataupun dekat M5 atau dekat H1 atau 15. You kena belajar multi time frame. And then you kena lukis-lukis macam ni lah. Price buat low, high, lower low. Dia buat high, high. Dia break saja sini, dia dah buat pattern Quasimodo. Dia dah buat pattern head and shoulders. Inverted HNS. So first tandakan dekat mana dia punya bahu kiri. Kita ada 3-4 bahu kiri kat sini. Tapi kita nak bahu kiri yang sama level, yang signifikan, yang penting. Yang penting, dia ada resisten, ada resisten, ada resisten, resisten. Doji tak ada kat sini. And then dia ada DP. Ini decision point, paling penting. Tempat terakhir price keluar daripada kawasan base ini. Ini kawasan base adalah tempat yang price tak buat decision kan. Tapi kat sini price naik atas, dia break kita punya base kat sini. So dia dah jadi drop base rally. So dia dah jadi demand zone. Inilah demand zone. Very clear demand zone. Drop and then dia buat base. And then dia rally ke atas. So bila dia rally ke atas, drop base rally, so kita standby untuk buy. Tapi confirmationnya apa? Dia buat higher high. Kita nak buy, okay good. Nak entry kat mana? Entry dekat DP. DP ataupun SSR ataupun yang tempat yang ada the 6 element tu. Baru kita masuk kat situ. Okey, ada soalan lain? Okey, untuk setup fake out kita akan belajar besok. Besok saya akan ajar setup fake out R1, R2, R3. Oh, sini ada fake out. Okey. Ini decision point dia. Masa price kat sini kita akan belajar besok. SR flip dekat dekat mana? SR flip, fake out kita akan belajar besok and then kita akan belajar compression. Dalam minggu ni kita akan start belajar yang advance sikit lah. Tapi yang paling penting yang basic ni you kena faham. TP kat mana? Okay, good. Apa you buat? Okay, katakanlah saya tukar kepada H1. Template. Sandy. Ini you punya base. Kalau siapa yang belajar dengan saudara Fibo Musang, TP kita adalah you ambil Fibo. You ambil Fibo. And then you tarik Fibo Elite. Ini Fibo Elite. Saya dah minta kebenaran Cikgu Zul untuk ajar Fibo Elite. Fibo Elite senang saja. Apa you buat ialah
You tarik Fibo, semua orang tahu Fibo kan? Tekan kat Fibo Properties. Ataupun secara basicnya ginilah. Bab hari ni dah belajar Fibo ke? Ambil shadow paling bawah. Ini dominant. Dekat mana dia break? Dia close dekat candle ni. Dia break ke atas and then dia close kat situ. Dekat mana dia close, kat situlah kita akan letak kita punya level 100. Okay. So dekat 161, area 161 berada di sini. Area 261 akan berada di sini. Itulah level-level TP kita. Boleh? Okey, saya tarik Fibo biasa saja dulu Fibo Properties ni saya buat default. Bila saya tekan default, yang lain semua tak ada. Yang ada adalah level 100, 161, 261 dan 423. Okey. 423. Mana dapat level Fibo ni semua? Level pula. Level Fibo ni adalah daripada turutan Fibonacci. Fibonacci ni maksudnya adalah satu turutan di mana nak kena belajar sejarah Fibonacci pula ni. Okey, sebenarnya dunia ni alam yang Tuhan ciptakan kita mengikut ukuran Fibonacci. Bukan Tuhan ikut Fibonacci, tak. Fibonacci dia study rupanya ada nombor-nombor special yang Tuhan ciptakan dunia ni. Nombornya lah very simple. 1, 2. 2 campur 1 berapa? 3 kan? 3 campur 2 berapa? 5. 5 campur 3 berapa? 8. 8 campur 5 berapa? 13. 13 campur 8? 21. Okey, cukup sampai sini. And then the infinity. Maksudnya 1 campur 2. And then dia akan campurkannya pula. 2 campur 3 dapat 5. And then dia campurkan 3 campur 5 dapat 8. 8 campur 5 jadi 13. 13 campur 8 jadi 21. And then dia akan berkembang macam tu. Dia akan besar. Nampak tak? Okey, nampak? So, ini adalah Fibonacci sequence. Sekarang, you bagikan pula. 21 bahagi 13. Siapa ada kalkulator? Saya ambil kalkulator. (21 bahagi 13). Dia akan dapat berapa? 1.615. Okey. Dia akan dapat 1.616 lah lebih kurang Okey, sekarang 13 bahagi 8. Berapa dia dapat? You akan tetap dapat nombor yang sama, 1.616. Saya genapkan lah. Oh, 1.625 So average actually apa yang you buat ialah dia akan dapat 1.61 lebih kurang macam tu, 1.61. So benda lah ni Fibonacci gunakan untuk buat calculation maksudnya calculation dia boleh agak something ni. Contohnya kalau satu pokok saya lukiskan satu pokok. Ini katakan adahan pokok. Dan pokok tegak macam ni ke? Alamak, susah nak buat And then dia ada ranting kat sini. Adahan. And then dia ada ranting. And then dia ada daun. Something like that. So step sequence ni adalah 1.618. Something like that lah. Macam manusia lah. Ni dia punya kepala. Okay. Dia punya badan. Tangan. A very simple one. So panjang ni
1.618 dengan ni. So panjang siku dengan sini dia akan jadi 1.618 dengan dia punya lengan. Dia always panjang jari ni akan jadi 1.618. Adalah calculation dia. Kalau you tengok memang hebatlah ciptaan tu semua. So dia gunakan sebagai tools untuk trade forex. Kita nak tahu berapa jauh mendalah ni. So paling basic adalah 1.618, 261.8, 42.3. Ini semua adalah hasil campuran 161, 261, 423 ni pun lebih kurang sama. Okey. Sekarang macam mana kita nak tarik defaultnya? Ini ada satu candle, dominant candle. Dia break bawah. Ini kita punya demand. So kat sini price keluar kat sini. Dia keluar and then dia close ke atas. Dia daripada atas kita punya yang dominant ni. So you tandakan level 100 dekat level yang dia close, candle close. Okay. Candle close. So nampak tak price berinteraksi dengan level-level Fibo. 161, 261. Kita tengok. Dari low shadow, ambil low paling shadow paling low sekali. Okay. So price interaksi ini boleh jadikan sebagai TP1, 161 TP1, 261 sebagai TP2 dan 423 sebagai TP3, very far ke atas. Okey, tetapi biasanya 161 pun dah cukup, 261 pun dah cukup. Kalau kita tengok sebelah kiri, kita kombinasikan pula dengan supply and demand, ini adalah compression. So compression price biasanya tidak akan ada masalah untuk terus naik. So price awal CP berada di sini. Berada di 261. So kita target di 261. Okey. Okey. Faham tak? Sekarang nak buat Fibo Elite pula. Fibo Elite dia ada level-level yang special. Okey. 161 dia tambahkan sikit lagi. Okey. Fibo Elite kita belajar minggu depan lah. Hari ni kita belajar basic dulu. Boleh? Boleh Kita belajar pakai Fibo saja. Tapi kalau yang Fibo Elite tu memang lagi tepat sebab dia ada a few level lagi kat kawasan-kawasan ni. Memang saya sangat suka dengan dia punya Fibo yang Cikgu Zul buat kan. Memang very very sharp. So nanti saya tanya Cikgu Zul, boleh tak saya bagi e-book Fibo level untuk Fibo Elite. Sebab itu dia ada case, ada orang copy dia punya level tu and then dia mengaku yang tu level tu dia yang cipta. Dia letak nama Fibo apa Cikgu Cikgu Zul dah buat penat-penat letak nama Fibo Musang. Dia copy, lepas tu dia cakap ni Fibo mak aku punya. Fibo Vendetta. Bukan nama tu. Saya pun tak pasti. Fibo Vendetta. Dia cakap tu dia punya. Saya yang jumpa ni teknik apa semua. So Fibo Bagero lah. So tak bagus lah benda macam tu. Kita kena kredit orang yang asal. Minta kebenaran dia. Okay, kalau dia bagi. Kalau dia tak bagi, saya tak boleh ajar. Macam ni tadi saya dah tanya. Cikgu Zul boleh tak saya ajar sekali Fibo level. Sebab SND ramai yang problem nak TP kat mana. So bila letak dengan Fibo level sangat cantik. Okey. 10.30. Sekejap saya tengok. Saya download kejap e-book Fibo tu. Saya bagi malam ni lah. Kita belajar Fibo terus. Boleh? Yes, ada soalan Muhammad Taufik. Saya pun actually tak ingat sangat. Siapa sini tiada Fibo Elite? Fibo Properties. First kali apa you buat adalah you add Properties, you klik kat Fibo, you klik kat Fibo tu and then you klik dekat Fibo Properties. Okay.
Tapi dengan syarat ni, bila saya ajar, tolong jangan mengaku yang ni saya punya ataupun you punya. Ini Cikgu Fibo Musang, Cikgu Zul punya. Saya cuma minta kebenaran daripada dia saja. And then tolong jangan kecoh-kecoh sangat. Cakap ni apalah, itulah, inilah. Okay? Fibo, Master Fibo, sebab masa saya trade, saya sama-sama trade dengan Cikgu Zul tau. Dulu tahun 6 tahun lepas, 7 tahun lepas. Dan dia daripada dulu sampai sekarang, dia memang gunakan Fibo saja. Dia punya master tentang Fibo tu, dia tengok pun dia dah tahu. Memang saya respect. Okay. Kita add satu level 0.12. Saya kena cari dia punya ebook dia juga ni. Saya tak hafal dia punya level dia ni. Fibo FTR 0.12 cek ada yang bagi 0.12 ada orang cakap Fibo FTR. Sebab ni siapa tu? Afiq Bukan Afiq. Dia pun buat FTR. So nama dia sebenarnya apa? 0.12 ni? Hafiz Razak, yes. So, Hafiz Razak dia cakap ni Fibo level dia, Fibo FTR. So tak boleh copy lah. Jangan letak nama FTR. Walaupun FTR tu pun saya punya. Alert entry zone. Yes, good. Kita tak nak copy-copy, nanti ada isu pula. So alert entry zone 0.12. Okay. Boleh tak? You all tengah buat sekali tak? Buat sekali sama-sama dengan saya. Hafizat bukan Hafizat. Hafiz Razak. Hafiz Razak dia batch nombor 6, batch 6. Tapi dia memang hebat lah. And then you add lagi alert entry zone, and then add lagi 0.236. Tadi dah ada. Yang 0.236 ni you padam 23.6 dia, alert entry zone juga. Maksudnya alert entry zone. Dia akan entry kat tempat-tempat. And then zone tu you akan nampak nanti dia dekat-dekat area. Yes, area something yang kita tengok. And then 0.38 apa nama? 0.383. Premature entry. Wah, ada premature entry pak. Premature entry. Maksudnya entry yang tak sabar. 0.382. 0.5 premature entry juga. 0.61 alert TP1 bukan 0.61. Tak ada ya 0.61. Alert pullback zone. Okey, satu lagi 0.61. 161.8 0.786. Add 0.786 alert premature TP bukan. 0.786 alert pullback zone. Okey. Lagi dekat 100 kan. Satu 618 alert TP1. Ini TP paling minimum you nak ambil. Okay. And then 0.88 alert break zone ada ke? 1.786. You add 1.786 alert TP1. Okay. And then kita add lagi 1.786 alert exit TP1 Okay, sorry. 1.88. Oh, alert. Sekejap. 1.618. Alert TP1. Oh, extension TP1. Sekejap, saya buka lah ibu dia.
E-book tu saya tak boleh bagi dekat sini ya. Nanti takut share pula. Tak syok lah. Saya ada e-book dia tu. So saya tak akan share. Kalau boleh belajar sendiri dengan sambung pelajaran dekat dengan Cikgu Zul. Okey, 1.618 alert TP1. 1.786 alert extension. Dia ada extension. 1.88 alert extension TP1. And then add lagi alert premature TP ni tak payahlah 1.272. 2.618 ya. 2.61 standardnya kita panggil alert TP2. And then you add 2.786 alert extension TP2. Dekat 2.61 dengan 2.786 ini adalah tempat-tempat penting TP ya. And then 2.880 alert extension TP2. And then 4.23. 4.23 ada kat sini. 423 standardnya. 4.23 alert complete cycle zone. Cycle zone. Okay. And then add lagi 4.786 alert complete extension cycle zone. And last one 4.88 alert complete extension cycle zone. Okay. Dan so you nampak dia akan ada 3 line. Tadi kita ada satu line saja dekat 161, 261. Ini 161 and then 261 atas 423. So bila you tarik dia punya fibo, you closekan dekat tempat ni. Candle close yang keluar daripada kawasan base kita. Okay. And then you tengok kat sini. Betul-betul dia sampai dekat TP2, alert TP2 sampai extension TP2. Okay. Ini adalah kawasan drop base drop kita. Nampak tak? Testing. Test. Okay, cantik. Good. So dekat sinilah you boleh combine kan supply zone dengan demand zone, dengan fibo musang, dengan BBMA, as long you faham konsep. Sini kalau okey, kalau saya tukar template BBMA. BBMA. Saya pakai H4 ataupun H1. Price naik atas. Close di atas MA5 high. MA10 high. Ini dah panggil candle arah. Nampak tak? Gelap sikit kan? Ini dipanggil candle arah. Okay, so bila price retrace balik, dia return balik, mereka akan pancung buy banyak-banyak layer kat sini. Gelap sikit lah. Okay, ini dipanggil candle arah. So konsep yang sama. Kalau dekat SND pula, you ada price action. Cuma SND ni dia entry, insyaAllah dia lebih tepat lah. Bukan tepat, maksudnya you nak kurangkan float saja. Konsep tetap sama. You ada
demand zone, you ada low, you ada Quasimodo ni, QM level, saya tanda QM level je lah. And then you ada DP, decision point. Decision point you dekat sini. Sini saja tempat entry you. SL boleh, you boleh kecilkan. And then TP, boleh guna Fibo Musang ke, tunggu dia ekstrim ke. So, as long bila you faham, sebenarnya forex ni you nampak benda yang sama, tetapi you tengok dari sudut yang berlainan. Bila you tengok dari sudut berlainan, you nampak BMA. You tengok sudut yang berlainan, you nampak Fibo Musang. You tengok sudut berlain, you nampak SND ataupun teknik-teknik lain lah, macam-macam lah. Tapi actually dia adalah benda yang sama. Cara kita tengok saja lain. Boleh? Boleh So hari ni untunglah kita dah belajar macam mana nak buy at demand zone. And then kita dah belajar QM level. Kita belajar SSR, DP. Kita dah belajar apa lagi? Fibo Elite. I think cukup untuk malam ni. Sebab takut nanti bila kita banyak-banyak kita jadi over stress. Okay? Overload dengan soalan. It's all the same. Benda yang sama saja. Double maru di demand zone kurang cantik. Double maru di yes, double maru biasanya saya akan cari dekat area supply zone. Macam dekat sini ya. Saya akan cari double maru yang ni pun sama. Konsep yang sama. Hai. Hello. Sebenarnya bila price buat high low, high low, low, ini adalah mainan market maker untuk makan stop loss. Okay. Dia ambil stop loss orang yang high, orang yang sell dekat atas tu. Orang yang buy dekat sini pula yang sambung trend, dia push ke bawah. Dia ambil stop loss dia orang. Price buat low. So bila price buat high low, low, dia ada satu signal untuk you trend tukar arah ataupun big trader dah start nak manipulate. Okay. So bila price retrace, kita standby. Tengok kiri kita ada double maru. Dekat double maru ni simple saja. Apa you buat? You boleh entry dekat open price double maru ataupun you boleh entry dekat QM level. Nampak tak QM level dia? Ini QM. Head and shoulders. And QM level tu you check ada tak SSR, ada double maru lagi kat sini. Kalau M5 lagi jelas. Sekejap Kalau you nak sharp you kena entry dekat time frame kecil. Cari dekat mana decision dia, cari dekat mana. Sini. You ada QM level sini. And then you ada double maru sini. And then price break bawah. Dia ni atas ada demand zone. Dekat sini ada doji lagi. And then dia ada drop base drop. So dekat sini lah kita nak masuk. Bila price datang balik, you entry kat sini. Okay. Time frame H1. Kejap. Yes, kat sini pun nampak. First, high, low, high, low, low. Okay. Low. So dekat mana you nak sell nanti? Katakanlah you nak sell. Tukar time frame kecil. Cari QM level. Bahu sebelah kiri ditandakan.
Mampu. Nampak tak ada dia punya bahu sebelah sebelah kiri, high dia pun tak ada. Dia punya apa ada kat line ni? Dia bukan buat higher high, dia cuma fake out sikit saja sini. Dia tak buat higher high, dia buat SR. Kalau kita ambil yang ni, yes, mungkin dekat sini you boleh ambil. This level. High, low. Tapi yang ni dah ambil dah sini. So, tak boleh. High, low. You punya higher high, dia tak buat higher high. You punya doji pun tak ada ke atas, SSR pun tak ada ke atas. You cuma ada resistance saja. Which is quite simple untuk tembus. Okay. But dekat sini you ada demand zone. SRENRT. Kalau tengok M5. Kalau you nak sell, you boleh try sell dekat sini lah. Bahu kiri, atas dah ada bahu kanan lebih tinggi daripada dah tak valid dah. Dia nak kena high low, high low low. Unless you ambil dekat area sini. Which is, you ada DP sini. And then you ada resistance, you ada support. Bahu kiri mana? Bahu kiri tak nampak. You tak ada bahu kiri kan? So cantik tak cantik setup ni? Tak nampak kan? Tak cantik kan? Kalau tak cantik, so lari. Tak payahlah kita nak kejar semua. Kita nak yang betul-betul cantik saja. Abai, ada lagi banyak setup. Okay. Euro USD tadi ada tanya soalan double maru, tembus H1. Yang mana ni? H4. Yang ini ke? Yes, okay, good. Very good question. Double maru biasa kalau you tengok dekat candlestick semua, biasanya dia berada di atas. Di atas sekali. Kalau you tengok belakang, look to the left, you ada satu shadow kat sini. Satu shadow kat sini, which is, this is not your supply zone. Okay. Kalau you tengok dekat H1, candlestick pun dah tak jadi apa dah kat sini. Kita nak double maru yang dia dekat atas sekali. Nampak tak? Ya kalau you tengok contoh-contoh yang okay, untuk yang double maru yang contoh dia sama ada berada di paling atas ataupun di kawasan drop, base drop. Bukan semua double maru you boleh ambil. That's why saya suruh lukis dulu. Lukis hantar assignment. So you tak payah nak hentam promo saja. Okay. GJ. GJ. Mana GJ? Tengok. Gold. Drop, tembus. Macam ni. Kita nak cari supply zone yang paling atas. Maksudnya, price naik atas. Kan kita belajar supply zone kita macam mana? Rally, base, drop. Dia berada di atas sekali. So, ini kita punya supply zone. So, kalau belakang ni dia ada macam shadow panjang ke ataupun ada lagi candle yang mendekatan dia tidak berada di atas. So which is quite susah you nak masuk. So kita nak double maru yang paling atas. Contohnya di sini price naik rally and then dia buat base and then dia drop. So dekat sini dekat tempat-tempat sini baru kita cari kita punya double maru.
Maksudnya supply zone dia paling atas sekali. Shadow-shadow ni pun tak lebih daripada dia. Okay. So masa itulah baru kita cari, kita double madu dekat sini. Kita kecil-kecil kan. Okay, dia sini. Ada doji. Banyak doji sangat. Double madu dia pun tak cantik sebab ada banyak shadow kat atas. Okay. Ada lagi soalan lain? Oh, GJ tadi kejap. GBP, JPY. Bahu kiri, okay, good. You boleh standby di kawasan sini, eh. Aha. Hai. Low. Dia buat lower low. Dia buat higher high. Okay. Sekarang dekat sini you letak satu line. Dekat bahu kiri you letak satu line. You analisis dekat sini. Penting tak kawasan ni? Ada tak decision point? Ada tak SSR? Yes, we have here. Dekat kawasan sini kita ada satu demand zone. Okay. Price stop dekat sini. So sini ada supply zone. And then dekat tempat yang sama kita ada demand zone. Around this area. So significant. Maksudnya dia ada low bahu kiri. Dia ada supply zone. Dia ada demand zone. And then dia ada a lot of doji kat sini lah. Resistant. You can look untuk buy kat this area. 1 point berapa harga dia ni? 133.42. Okay. Garis yin yang. Maksudnya tempat pertembungan di antara supply zone, demand zone, bahu kiri, SNR. Ada segala-galanya dalam tu. Okay. Ini dipanggil decision point. Apakah low itu sama dengan bahu kiri? Bahu kiri dia dekat low. Yes, low tu you cari tempat bahu kiri. And then apa lagi? GBP USD. Hari Senin biasa tak menarik sangat lah. Ini tadi sell at supply zone drop base drop. SR flip. Okay, SR flip kita akan belajar besok lah. GBP AUD, GJ, Euro USD. Euro USD price dah break this level. Dia dah hinggap. Dia dah break lah semua supply. So kemungkinan dia boleh terus ke atas mencari the next supply berada di sini. Di area berapa ni? 1.13. 1.13. And then kalau you tarik Fibo, boleh tak ada sampai ke 1.13? Tarik Fibo Mustang. H1. Saya pun terus terang, saya sendiri pun tak pandai sangat nak tarik Fibo. Kena cari orang yang expert. Mungkin kat sini kod. Okey.
Tapi sini ada drop base drop very very clear H1 kalau tengok decision point. So kita akan tengok price action bila sampai kat situ. Okey, esok ada news Australia interest rate decision. So kita tengok AUD USD. CP ke ni? SR flip. Support become resistant. Sekejap resistant become support. Kat sini jaga-jaga. So price mungkin boleh sambung di atas. Significant resistant. Resistant and then you have a clean breakout. Ini teknik CSR 100 pula. Wah, macam-macam teknik boleh buat. RBS. Maksudnya resistant can become support. Tapi kat tengah-tengah ni dia ada sebatang naik atas kan. Kita tengok kat frame kecil, ada tak rally base rally kawasan tu? Tak nampak ada sebatang yang naik kat sini. So kemungkinan sini CP. Wah, kemungkinan price boleh naik atas lah. Dia ada RBS kat sini. Okey, Atia tanya kalau kita jumpa double maru perlu ke kita cari drop as drop ke TF kecil? Yes. Untuk you sharpkan you punya entry. Bila you ada double maru, apa yang biasa saya buat adalah saya akan cari shadow kat belakang double maru tu. Dia tersembunyi kat belakang. Contoh macam ni lah. Saya bagi contoh You ada first maru, you ada second maru. Okay. Nampak tak? First maru, second maru. So saya cari shadow belakang-belakang dia ni. Dekat shadow belakang-belakang ni saya terus tarik sampai sini ke belakang, maka saya akan entry di sini. So saya punya entry lagi cantik lah. Okay. Since dekat sini ada demand, price dah ditembus. Lebih macam tu lah. Jadi dia significant resistance. Maksudnya kalau saya lukis balik, kalau yang dalam e-book tu you tengok ada double maru. Macam ni, biru. And then biru. Merah. E-book tu masa saya buat dia untuk CPM 10. So dia belum update sangat lah. Okay, maksudnya kita akan entry dekat sini kan. Ini adalah zone supply kita. Okay. Ini double maru. Tetapi saya akan tengok kalau untuk yang latest punya ni. You tengok shadow belakang double maru ni ada tak shadow? Kalau ada shadow, you just tandakan dekat shadow. You entry dia cantik dia punya entry dia. Okay. Dan di sini akan jadi you punya, biasanya kat bawah ni pun akan ada satu shadow. So dia jadi apa kat sini? Shadow tu bahu kiri. Sama juga. Dia akan jadi pattern yang sama. High. Low. Atas ni shadow akan jadi higher high. Dia akan jadi lower low. Entry at bahu kiri. QM level. SSR. Kalau tengok benda-benda kecil, you akan nampak alhamdulillah tab yang kecil. SSR, DP, Doji. Sama tak? Sama kan? Benda yang sama.
High, low, higher, high, lower, low. Ini manipulation. Manipulation big trader. Kalau time frame besar, kalau you buat line chart, dia akan jadi macam ni. High, low, higher, high, lower, low. Dia drop ke bawah ni adalah double maru, yang third maru ni. And then dia ni atas balik. Dia akan cari bahu sebelah kiri. Itulah konsep dia. QM. Kat mana-mana pun dia akan jadi benda lah ni. Okay, kalau shadow tu lebih tinggi dari double maru, dalam tak cantik lah macam terjadi di UH4. Yes. Maksudnya dekat position tu, ada satu shadow yang lagi tinggi daripada sini. Ha, belakang dia ni ada shadow yang lagi tinggi. So, ada satu candle. So, dia jadi macam mana? Dia dah tak jadilah dia punya high low, high high low. Sini dah jadi high. And then dia buat low. Dia buat low kat sini katakanlah. Kat sini. And then kat atas ni dia jadi higher high tak? Dia tak jadi higher high. Dia cuma jadi lower high. So, pattern dia dah tak sama yang kita nak. Betul? Nampak tak? Saya tandakan balik. High. Low. Higher high. Kalau you tengok SS yang diorang hantar, you akan perasan dalam ni. Okay. High, low, higher, high, lower, low. Yang mana tak cantik, you abaikan saja. Okay, kita tengok kita punya, apa ni, double maru punya lukisan. Yang assignment double maru. AUD New Zealand H1. Okay, nampak tak? AUD New Zealand H1. Nampak ada double maru. And then dalam kawasan double maru tu dia ada shadow satu, shadow. High, low. You kena bayangkan ni, high, low, price buat higher high, and then dia buat lower low. So you ambil area shadow sini, you dapat entry kat sini. Okay. Lagi, mana lagi? Nah ni. Bahu kiri, high, low. Kejap. Euro AUD M15. Siapa hantar ni? Elmi Yunus. Bahu kiri, nampak tak? Bahu kiri, high, buat low, dia buat higher high, and then dia turun, lower low. Dekat area bahu kiri, you nampak ada support, and then you ada drop, base drop, DBD. And then you entry, zero float. Okay, level dia sama bahu kiri, ini yang kita nak ni, perfect. Jangan main sembarang je masuk. Kalau kita nak masuk yang tempat sembarang tu boleh, tapi stop loss kena ketat, kecil je. This is good, very perfect. Sini. Bahu kiri. Ada fake out lagi, ada apa semua fake out saya akan ajar kendian lah. GBP USD. GBP USD nampak GBP USD. Ada bahu kiri, sini pun ada bahu kiri, price naik atas dia buat high, low, higher high, lower low. Price datang balik, entry ke area bahu kiri. Konsep yang sama high low, higher high, low low. Quasimodo. Itulah tempat you nak entry, tempat-tempat yang sharp. Kalau tak ada benda tu payah sikit nak masuk. Ini gold H1.
Dah nampak belum? H1. Okay, goal. Nampak tak? Hello? Testing, testing. Dia ada high kat sini, low, higher high, lower low. Nampak? Dia terus tujuan lower low. And then price datang balik, kita akan entry tempat yang dia missing, yang tak ada pasangan dia ni. Dia boleh pancung kat sini. Area bahu kiri. Pancung terus. Okay. Tempat-tempat tu lah kita nak entry. Okay, saya lukis balik Walaupun dia jauh, you boleh still entry lagi. Katakanlah price macam ni, dia buat high, low, higher high, and then dia pergi jauh terjun. Tanpa meninggalkan sebarang kesan untuk high low. High, low, higher high. And dia buat gila babi punya low low. Sekarang dia punya higher low kat area sini ada tak? Ada tak pasangan dia? Tak ada pasangan kan? Dekat sini tak ada pasangan dia. Price tak sampai lagi. Sepatutnya price break sikit, patah balik kat sini. Tetapi price dah pergi jauh, beratus-ratus pip. So bila price datang balik, tempat ni laku lagi. Dia boleh masuk lagi. So di sinilah akan jadi tempat-tempat pancung. Sama level dengan sini. Itu saja. Dan kawasan ni akan jadi supply zone. Inilah kawasan supply zone yang sebenar. Perbezaan di antara higher high dengan high ni. Sebenarnya price dia nak sampai sini je bang. Price dia nak sampai sini. Tetapi oleh kerana masa tu big trader nak sell juga. Tapi bila big trader nak sell, dekat mana dia nak sell? Dia akan sell di atas daripada high. Sebab dia cari liquidity, dia cari stop loss. SL pula. Dia akan cari stop loss. Usually stop loss akan berada di atas. So big trader akan push ke atas, ambil stop loss, baru dia boom ke bawah. Tetapi sebenarnya price sebenar hanya di kawasan sini saja. So that's why bila price datang balik, dia akan pergi dekat kawasan sini. Kalau you nampak guna ni, you guna Quasimodo ni saja pun insyaAllah. You entry hanya menggunakan QM saja. You punya account akan grow. Memang akan grow. So kalau you tarik Fibo, you tarik Fibo, daripada sini, Fibo level 0, and then ini Fibo level 100. So tempat entry tu dia akan jadi tempat entry zone tadi. Entry zone ataupun Fibo FTR. Which is 0.12 hingga 0.23. Okay, contoh. Mana tadi? Sini sampai sini lah. High, low, high, low, low kan? High, low, high, low, low. Tarik Fibo daripada sini sampai sini. Alert entry zone. Which is around here lah. Alert entry zone ni sampai sini. Something like that lah. Boleh? So kalau you entry menggunakan Fibo Mustang, you entry menggunakan Fibo ataupun you entry menggunakan ataupun you entry menggunakan yang lain-lain. So entry tu you susah nak sharp sebab kita main agak-agak. Tapi bila you ada 5, 5, 6, 5 tersebut, you akan nampak price akan biasa dia akan pergi kat situ je. Kat situlah price akan stop. So you akan float sikit saja. Okay? Boleh? DJ tadi GBP, JPY. Jauh lagi. So kalau tak ada soalan lagi tak? Siapa ada soalan?
Tak ada sudah. Okay, good. Kalau tak ada sudah, maksudnya dua benda je. Sama ada dia langsung, dia memang faham gila, dia faham terus, 100% dia faham. Atau nombor dua, dia langsung tak faham. So, saya harap you all semua faham. Just practice saja, practice, practice, practice. Okay. Okay, macam ni saya tanya satu soalan. Ini ada satu double maru kat sini. You rasa you boleh entry tak kat sini? Susah bang, susah you nak entry. Sebab you tengok bahu sebelah kiri dia, clear tak clear? Dia buat high, low, low. You cuma boleh entry dekat sini saja. Sikit saja je boleh entry. Sebab sini mungkin ada high, low, high, high, low, low. This you kecil sangat. Wah, kecil pun 54 pip. Masak. So, janganlah entry macam tu. Tapi bila tengok dekat sini, cantik. Itu yang saya nak. Dia naik atas, double maru naik atas. Tengok belakang dia, ada tak high lagi? Tak ada kan belakang dia? Belakang dia tak ada shadow kan? So bila price break ke bawah, dia naik atas dekat area situ lah. Boleh kecilkan time frame. Jadi shadow yang dekat belakang-belakang ni. Zone-zone ni yang belakang ni, ada tak shadow? I think this is quite good lah area sini. So apa yang kita nak, bila you ada supply zone, belakang you ada shadow ataupun ada yang lebih tinggi daripada dia, so perkataan yang paling best ialah tidak valid. Okay, maksudnya nak kata tidak valid, price high low high high low low. Macam ni high. Kita nak cari tempat-tempat ni je. Dan benda ni manipulation bang. Big trader akan selalu mainkan benda lah ni. Selalu sangat. High low, high high, low low. Bahu sebelah kanan tak ada, missing. Kan? Katakan saya letak bahu kat sini. High low, high high, low low. Oops, sorry. Bahu sebelah kanan dia ada tak? Masa price belum sampai ni. Tak ada kan bahu sebelah kanan dia. Maksudnya dia missing dia punya teman dia. So, bila teman dia datang balik, maka dia akan barulah complete benalah tu. So, barulah kita gunakan cekat area sini, kita cari dekat mana decision point, dekat mana dia punya apa tu semua, macam-macam kita cari. Oil lah. Oil sini tak ada oil bang. Metal. Oil tak ada. So, saya tak dapat lah. Macam ni katakan you nak buy. Macam mana katakan let's say you nak buy. Apa you buat? You jangan terus masuk kat sini. You tunggu dia buat high, low, high, high, low, low. Macam tu saja. Tunggu dia buat Quasimodo. Always buat QM, QM, QM dan QM. InsyaAllah you punya account akan selamat. Tunggu je masa sabar. Kalau tak jadi, you tak masuk. Tak dapat masuk, tak apa. Tinggal. Daripada you masuk, kena stop loss saja. Why not you tunggu saja. Okay? Boleh ya? Dah 11.20 dah. Boleh So, kalau siapa yang rajin tu dekat, you tengok balik dekat double maru punya setup, you tengok dia punya tu macam mana. Chart pattern dia, ada tak bahu sebelah kiri, ada semua. Boleh Kalau tak ada apa-apa lagi, saya close majlis kita. InsyaAllah besok kita akan start belajar fake out, advance apa semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.